kita lihat kini keadaan tidak sebagaimana yang kita mahukan. Orang Melayu pantang dicabang. Tapi kita merayu-rayu, dia orang tak ambil pedulian dah. Kataan dengan Allahyarham Adib seolah-olah dipinggirkan, pencerobohan tanah diraup. Akhirnya parti-parti Cina, tak kisah dalam kerajaan maupun pihak pembangkang, berebut-rebut untuk melindungi, memperjuangkan penceroboh-penceroboh tersebut yang jelas sekali melanggar peraturan dan juga undang-undang. Menghalang kami penjawat awam daripada menjalankan tugas. So, tuan-tuan dan puan boleh ditangkap. Sijil UEC, isu berkaitan dengan tulisan Jawi, isu berkaitan dengan sekolah vernakular. Sama ada kerajaan Perikatan Nasional ada cadangan untuk mengubah sistem pendidikan yang ada di negara kita. Sudah tentulah apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat itu tidak akan berlaku. Apa-apa isu yang mengganggu-gugat, apa-apa isu yang menimbulkan kontroversi, terutama berkaitan dengan Islam dan Melayu, seharusnya ditenangkan dengan satu tindakan undang-undang yang jelas daripada pihak kerajaan maupun pihak berkuasa. Bila selepas kejatuhan Pakatan Harapan, selepas 22 bulan mentadbir dalam keadaan yang penuh huru-hara dengan segala macam ragam dan juga kontroversi, dan di sini rakyat mengharapkan satu perubahan. Mereka yang kini sebagai menteri, sebagai pemerintah, melunaskan apa yang sebelum ini mereka janjikan melalui ucapan-ucapan mereka, melalui sidang-sidang media mereka, untuk mereka mengangkat agenda Islam, agenda Melayu. Meskipun kita telah pun 63 tahun lebih sebagai ulang tahun kemerdekaan kita, tapi penjajahan Inggeris yang telah pun meninggalkan negara kita, mereka telah pun menyediakan satu tapak politik yang cukup untuk agenda-agenda barat tersebut, agenda luar ini terus dilaksanakan meskipun dalam satu konteks negara kita ini telah mencapai kemerdekaan. Sebagai contoh, bila tamatnya Perang Dunia yang Pertama, maka pihak-pihak yang kalah ini telah menubuhkan satu pertubuhan dinamakan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan sini sebenarnya mereka, sebelum itu lagi, mereka telah melenyapkan satu institusi yang penting, yang utama dalam tiang pemerintahan Islam, iaitu sistem khalifah itu sendiri. Bertamatnya sistem khalifah di Turki, akhirnya negara-negara barat ini telah bersatu dan dinamakan sebagai PBB, dan mereka ini mengeksport fahaman, mengeksport cara fikir, mengeksport sistem politik mereka ke negara-negara Islam yang telah dipecah-pecahkan dengan kecil ini, termasuklah negara kita, Malaysia. Sistem demokrasi barat ni sebenarnya dia satu sistem yang benar-benar secara liciknya, secara halusnya bertentangan dengan prinsip-prinsip utama, terutama dalam politik Islam. Sebagai contoh, sistem demokrasi barat memberi ruang yang luas untuk sesebuah negara melaksanakan pilihan raya. Melalui pilihan raya, sistem demokrasi barat ni tiada halangan, tidak melarang sekiranya bukan Islam ni dilantik oleh orang-orang Islam sendiri untuk mentadbir sebuah negara yang majoritinya ataupun dari segi falsafahnya, dari segi akar susu galurnya adalah Islam. Sebagai contoh, Malaysia ni secara asasnya adalah negara yang berteraskan Islam sebagai agama persekutuan, Islam yang menjadi tulang sendi kepada negara ini sejak ratusan tahun. Tapi dengan datangnya demokrasi barat ini, maka memberikan parti-parti yang bertanding dalam pilihan tersebut akhirnya mengemukakan calon-calon yang bukan Islam, dan akhirnya pengundi bersifat terbuka, bersifat open, dan memilih orang bukan Islam ni sebagai pemimpin mereka yang mewakili suara mereka di dewan rakyat. Jadi dengan itu mustahil
orang-orang bukan Islam ni akan memperjuangkan agenda Islam. Dalam keadaan masa yang sama, pemimpin-pemimpin Melayu yang beragama Islam menjadi malu, menjadi segan untuk memperjuangkan agenda Islam, agenda Melayu dalam kerangka tersebut. Dan yang ketiga, saya lihat bagaimana penjajah barat sebenarnya telah sekian lama meletakkan satu perancangan yang jangka panjang. Mereka telah mengumpulkan kelompok-kelompok elit di kalangan pemimpin Melayu yang dinamakan sebagai Anglophile ini, dan mereka hantar ke negara barat, ke Eropah. Di sana mereka dididik dengan acuan pemikiran barat, mereka dididik dengan falsafah pemikiran barat, mereka dididik dengan cara fikir politik barat, dan akhirnya mereka pulang ke tanah air memegang pos-pos utama dalam kerajaan. Dan di sinilah mereka sebenarnya meneruskan agenda penjajahan barat tersebut, yang langsung tidak berkait dengan Islam, yang langsung tidak berkait dengan Melayu, bahkan memusuhi agenda Islam dan agenda Melayu itu sendiri. Jalan keluar hanyalah satu, iaitu tidak ada cara lain kecuali dengan kita sebagai umat Islam, bangsa Melayu di tanah air ini kembali kepada fahaman Islam yang sebenar, fahaman Islam yang berasaskan kepada akidah, kepada tauhid. Dan di situlah kita akan kumpulkan semula falsafah-falsafah, bangunkan semula falsafah-falsafah pemikiran Islam yang menolak campur tangan asing. Kita tidak ada cara lain untuk kita bangunkan semula politik Islam kecuali dengan kita bebaskan diri kita daripada pengaruh politik luar ni, politik barat, sama ada daripada sekularisme sosialis ini maupun liberal demokratik maupun daripada penguasaan Cina. Dan inilah yang kita namakan sebagai lanskap baru politik yang kita tawarkan. Kita jadi lemas begini, kita jadi mengemis di bumi sendiri sekarang ini kerana kita telah lama pisahkan diri kita daripada Islam, bahkan juga daripada sejarah Melayu dan juga asal-usul kegemilangan nenek moyang kita satu ketika dahulu telah mengurus tadbir satu empayar yang besar.